Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah ila hadratin Nabi Sayyidina Muhammad Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa jami'il anbiya wal mursalin wa khulafa rasyidin Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq wa Umar Faruq wa Uthman Dhin Nurain wa Ali Murtada wa Khadijah Kubra wa Aisyah al-Mu'minat wa Fatimah Az-Zahra wal Hasan wal Husain thumma ila jami'i masyayikhina al-kiram wa khususan Sayyidi Mursyidi Sayyidi Syekh Aziz Wahyun Naqsyabandi Al-Adidi bin Hajj Abdul Ghani wa Sayyidi Al-Habib Abu Bakar Al-Addi bin Ali bin Ali Al-Mashhur wa Sayyidi Al-Habib Ali bin Ja'far bin Hamad Al-Idrus wa Sayyidi Syekh Abu Bakar bin Harun wa sahibul kitab Al-Imam Sayyidi Al-Habib Abu Bakar Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad وأصولهم وفروهم وما ينتسب إليهم أجمعين لله لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق الهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. نوينا التعلم والتعليم ونفع والانتفاع والتذكر والتذكير والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وبسنة رسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على خير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه. سبحانك مولانا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Alhamdulillah, pertama kali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mengurniakan kita nikmat kesempatan untuk kita memenuhkan, untuk kita mengisi waktu-waktu sisa-sisa waktu yang diberikan kepada kita, sisa-sisa umur yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita untuk kita beribadah kepadanya. Moga-moga dengan kehadiran kita di rumah Allah ini, kita berjemaah, solat berjemaah dan kemudian kita duduk menghadiri majlis ilmu di rumahnya ini, moga-moga amalan-amalan ini dikira sebagai amal-amal yang soleh di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan berkat majlis yang diadakan ini, moga-moga diampunkan segala dosa yang hadir, dosa-dosa kita, dipermudahkan segala urusan kita, dikabulkan segala hajat kita dan dimatikan kita semua dalam husnul khatimah. Amin Allahumma amin. Yang dimuliakan, yang dikasihi Tuan Nazir kita, ayahanda kita Haji Hussein, Timbalan Nazir, barisan imam-imam Bilal, Siak dan barisan AJK Masjid Taman Alam Jaya, dan yang dikasihi dan diraikan muslimin muslimat, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, pada malam yang mulia ini, malam yang penuh barakah ini, insya-Allah kita sama-sama berkongsi satu daripada ilmu agama, satu daripada rukun agama yang disebut sebagai rukun ihsan atau dikenali dengan ilmu tasawuf. Jadi kita di dalam membicarakan perjalanan ilmu tasawuf ni, kita membacakan satu kitab yang dikarang oleh seorang ulama, tokoh ulama, bukan hanya bila disebut sebagai ulama sufi atau ulama, dia merangkumi di dalamnya adalah 3 ilmu lah. Ilmu Islam dia, fiqahnya, ilmu iman dia, akidahnya, dan ilmu ihsan dia, iaitu tasawufnya. Inilah ulama yang betul-betul menggenggam akan agama yang sebenar-benarnya. Jadi yang diterangkan oleh Imam Sayyidil Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, pengarang kitab
Risalatul Mudzakarah yang dikenali dengan penuntun hidup bahagia ini, apabila menyentuh bab taqwa, sebelum ni kita ceritakan tentang faedah-faedah taqwa, dan pada hari ini insya-Allah kita akan terangkan salah satu daripada kelebihan atau faedah yang diperolehi oleh seorang hamba, kelebihan yang diperolehi oleh seorang hamba apabila dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala adalah di antaranya mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Iaitu Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Baqarah ayat yang kedua. Yang mana ayat surah yang pertama adalah surah Al-Fatihah. Dalam surah Al-Fatihah tu kita mohon pada Allah, ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Jadi Allah jawab pada surah yang kedua, ayat yang kedua selepas alif lam mim, zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Demikianlah kitab, inilah kitab, itulah kitab la raiba fihi, tiada keraguan padanya, hudan lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi petunjuk untuk seorang hamba nak mendapat petunjuk Allah Subhanahu wa taala, petunjuk yang paling besar sekali adalah ada pada mukjizat yang paling besar, mukjizat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang paling besar dan paling kekal hingga ke akhir zaman, iaitu Al-Quranul Karim. Jadi syarat untuk mendapat petunjuk daripada Al-Quran itu apa dia? Syarat untuk mendapat petunjuk daripada Al-Quran adalah al-muttaqin, golongan orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi untuk dapatkan takwa ni kat mana? Adakah di dalam pengajian ilmu fiqahnya, ataupun dalam pengajian ilmu akidahnya, atau di dalam pengajian ilmu tasawufnya? Jadi hakikat sebenarnya ketakwaan itu ada pada keseluruhannya. Tetapi untuk menghasilkan takwa itu tak dapat tidak perlulah melalui ataupun mempelajari akan ilmu rukun yang ketiga, rukun agama yang ketiga, iaitu rukun ihsan, iaitu rukun ihsan ataupun ilmu tasawuf tu, ilmu tasawuf. Kerana apa? Kerana Imam Syafi'i Allah Ta'ala, imam madhab kita, dalam Dewan Imam Syafi'i menerangkan, faqihan sufiyan fakun laisa wahidan fa inni wa haqqillahi iyyaka ansahu fadzalika qasin lam yadhuq qalbuhu tuqan wa hadha jahulun kaifa dzul jahli yasluhu. Jadi Imam Syafi'i mengatakan di dalam dewannya itu, iaitu buku yang dihimpunkan dalamnya perkataan-perkataan Imam Syafi'i, syair-syair, bait-bait, nasihat-nasihat Imam Syafi'i yang ada dalam dewan Imam Syafi'i itu, iaitu Imam Syafi'i mengatakan, jadilah kalian orang yang faqih. Faqih itu orang yang faham agama, iaitu memahami akan syariat agama, memahami akan apa? Akan usuluddin, sufian, dan jadilah juga orang yang sufi. Orang yang sufi iaitu orang yang faham akan apa? Akan soal hati, akan masalah-masalah penyakit hati, dan bagaimana cara untuk mengubati penyakit hati supaya amal kita ni diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga supaya amalan kita ini dikira sebagai amal yang soleh. Kemudian Imam Syafi'i mengatakan, laisa wahidan, jangan kamu menjadi salah satu daripadanya. Fa inni, maka sesungguhnya aku, wa haqqillah, demi hak Allah, demi kebenaran Allah Subhanahu wa taala, iyyaka ansahu, kepada kalian semua aku menasihatkan, jangan jadi salah satu daripadanya. Jangan jadi faqih saja, tak ambil tasawuf. Jangan jadi tasawuf saja, tak ambil faqih. Kerana apa? Kerana seseorang yang faqih saja, orang yang belajar ilmu fiqh saja, orang yang belajar ilmu usuluddin saja, meninggalkan akan tasawuf, apa yang terjadi padanya?
fadzalika qasin, orang itu adalah keras hatinya, lam yadhuq fihi tuqan, yang mana tidak akan rasa hatinya itu, lam yadhuq fi qalbihi tuqan, yang mana tidak akan merasa dalam hatinya itu ketakwaan kepada Allah, takwa, takut yang sebenar, adab terhadap Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan pula jadi faqih je, jangan pula jadi tasawuf je, ahli sufi je. Sebab apa? Tinggalkan pula mereka itu akan ilmu fiqh, dan tinggalkan pula mereka itu akan ilmu usuluddin, ilmu akidah. Kenapa? Disebut oleh Imam Syafi'i, wa hadza jahulun, orang ini yang ambil sufi saja, belajar sufi saja, tinggalkan akan ilmu fiqh, tinggalkan ilmu akidah, dia adalah sebodoh-bodoh manusia. Jahulun, jahulun ni mubalaghah, kan? Sirah mubalaghah. Jahulun mengatakan sebodoh-bodoh manusia. Kaifadzul jahli yaslu, bagaimana orang yang bodoh memperbaiki diri dia? Bagaimana orang yang bodoh dapat memperbaiki dirinya, apatah lagi nak baiki orang lain? Ini yang disebut oleh Imam Asy-Syafi'i. Begitu juga bertepatan dengan apa yang disebut oleh Sayyidina Imam Junaid Al-Baghdadi. Imam Junaid Al-Baghdadi, kedua-dua ini adalah imam kita. Seorangnya imam madhab, seorang lagi imam di dalam tasawuf, dan kedua-duanya berada di kurun keemasan, iaitu kurun salafus soleh. Apa kata Imam Junaid Al-Baghdadi? Man tafaqqaha falam tasawwafa faqad tafassaqa. Barang siapa yang barang siapa yang belajar fiqh semata-mata dan tidak belajar ilmu tasawuf, maka dia akan jatuh ke dalam dosa-dosa yang besar. Ini selari dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang antara golongan yang terdahulu dimasukkan Allah Subhanahu wa taala dalam neraka Allah, terdahulu daripada orang yang menyembah berhala. Siapa dia? Orang yang mengajar, kan? Seorang guru, seorang yang membaca Al-Quran, mahir Al-Quran, seorang yang dermawan, banyak menderma, seorang yang mati di jalan Allah, berjihad di jalan Allah. Mereka ini masuk neraka dahulu daripada orang-orang yang menyembah berhala. Dalam hadis diriwayatkan, sebab apa? Sebab kerana niat dia itu, niatnya bukan kerana Allah, niatnya untuk mendapat pujian manusia, untuk dikatakan mereka ini orang yang alim, untuk dikatakan mereka ini memiliki suara yang sedap, untuk dikatakan mereka ini seorang yang dermawan, untuk dikatakan mereka ini seorang yang pemberani, hebat, berperang di jalan Allah di saf yang hadapan, dan mereka telah dapat pujian-pujian itu di dunia, maka tidak ada balasan mereka di akhirat, tidak ada bahagian mereka di akhirat melainkan neraka Allah Subhanahu wa taala, wal iyad billah. Jadi ini soal apa? Ini soal hati. Ini soal hati. Jadi soal hati dibicarakan dalam ilmu tasawuf. Kita takkan jumpa persoalan hati diceritakan dalam ilmu fiqh semata-mata. Dia ada setiap daripada ilmu ada bidang dia. Setiap dia ada permasalahan ada ilmu dia, dan setiap daripada ilmu ada ahli dia. Jadi bila kita ceritakan tentang ucapan ulama tentang mengatakan, menghimpunkan akan ilmu fikih, syariat dan juga tasawuf ini, kedua-duanya sekali, dan tidak boleh diceraikan salah satu, seperti disebutkan juga oleh Imam Junaid Al-Baghdadi, man tasawwafa falam tafaqqaha faqad tazandaqa. Barang siapa yang bertasawuf tetapi tidak faqih, tidak mempelajari ilmu fikih, tidak mempelajari ilmu agama, tidak mempelajari akan ilmu akidah, tidak mempelajari akan tidak menuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala, dikhawatiri dia akan terkeluar daripada Islam, kafir zindik. Jadi hati-hati, kan? Kemudian disebut lagi, man jami'a bainahuma faqad tahaqqaqa. Barang siapa yang menghimpunkan kedua-duanya, maka dialah ahli hakikat yang sebenar, ahli ulama yang sebenar, orang hamba Allah Subhanahu wa taala yang sebenar. Jadi ini yang kita nak bicarakan tentang kepentingan ilmu tasawuf.
Bukannya kita nak mengatakan tentang perkara-perkara yang tinggi-tinggi semata-mata, tak. Tapi dalam ilmu tasawuf mengajak orang kepada menuntut ilmu Allah Subhanahu Wa Taala secara keseluruhan tanpa meninggalkan salah satu daripada ilmu-ilmu agama. Dan daripada itulah pengajian tasawuf itu lahir akan takwa. Jadi bagaimana nak lahir takwa masuk ilmu tasawuf? Adakah cukup dengan memadai kita membaca ilmu tasawuf, buku-buku tasawuf? Membaca buku-buku tasawuf menghasilkan takwa, ataupun membaca Al-Quran semata-mata akan menghasilkan takwa? Tak. At-taqwa dihasilkan melalui mujahadah. Takwa itu terhasil melalui mujahadah. Dan ini berlaku pada para sahabat radhiyallahu anhum majma'in. Bagaimana mereka berusaha untuk mendapatkan takwa itu di sisi Allah, nilai takwa di dalam diri mereka, dan diwariskan kepada kita. Seperti mana yang diriwayatkan dalam hadis, Sayyidina Ali karramallahu wajhah radhiyallahu anhu bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, khususkan kepada aku akan sesuatu amalan." Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, zikrullah, kan? Zikirlah, ingatlah akan Allah, sebutlah nama Allah. Dan Sayyidina Ali karramallahu wajhah radhiyallahu anhu berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, semua orang berzikir, para sahabat semua zikir kepada Allah. Masing-masing berlumba-lumba berzikir kepada Allah. Jadi khususkanlah kepada aku sesuatu." Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? "Tutup, pejamkan matamu dan tongkatkan lidahmu ke langit. Kemudian zikirlah, diberikan zikir. Dan zikir inilah ditalkinkan daripada Sayyidina Ali kepada Sayyidina Hasan Al-Basri, kemudian kepada generasi seterusnya sampailah kepada kita. Inilah amalan-amalan zikir yang mana yang diketahui dalam perjalanan untuk menyucikan hati seorang hamba adalah melalui zikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala." Sampai nanti ada orang persoalkan, kenapa mesti kita banyakkan berzikir daripada banyakkan membaca Al-Quran, kan? Kenapa mesti kita memperbanyakkan zikir daripada memperbanyakkan membaca Al-Quran, sedangkan Al-Quran itu lebih baik? Apa kita nak jawab? Kita jawab, kita baca Al-Quran untuk apa? Kita kan minta ke Allah satu hari 17 kali kita minta untuk beri petunjuk. Jadi Allah bagi tahu kat kita petunjuk ada pada Al-Quran. Tapi dengan syaratnya mestilah al-muttaqin, orang yang bertakwa kepada Allah. Jadi siapa orang yang bertakwa? Orang yang bertakwa mestilah orang yang pertama sekali menguasai dia akan fardu ain. Yang paling basic, fardu ain. Tahu dia perkara yang sah solat, batal solat, perkara yang sah, perkara yang mensahkan puasa, membatalkan puasa, perkara yang mensahkan syahadah, yang membatalkan syahadah, dan perkara yang dia tahu perkara-perkara yang boleh membatalkan akidah. Semua itu diambil dari mana? Diwariskan daripada ulama-ulama terdahulu, iaitu ulama-ulama kita dalam mazhab Syafi'inya. Fiqahnya mazhab Syafi'i, kan? Akidahnya, akidah kita apa? Akidah kita akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, iaitu akidahnya Imam Al-Asy'ari dan Imam Al-Maturidi. Dan tasawuf kita apa yang ada daripada mazhab-mazhab tasawuf, atau dikenali dengan tarikat-tarikat tasawuf yang muktabarah. Muktabarah, apa maksud muktabarah? Yang diperakui, yang memiliki sanad yang sahih sehingga kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mana nak tahu sanad? Mana nak tahu benar ni seorang guru? Kita tengok sanad dia. Kita nak menuntut dengan guru ni, guru agama kita ni, guru agama, terutama sekali dalam bahagian akidah, dalam bahagian tasawuf. Kalau bahagian fiqh kita boleh tanya dia, soal dia tentang berapa bab daripada fiqh, melihat dari dia ni mazhab apa, kan? Kalau akidah pun kita boleh tanya dia untuk kita lihat guru kita ni berakidah dengan akidah apa. Kalau daripada sudut tasawuf kita nak tahu mana,
kan? Sebab tasawuf ni soal hati, kan? Takkan kita nak lihat pakaian dia, kita tak dapat nak bezakan, kan? Ada orang berpakaian pakaian yang lusuh, pakaian melihat keadaan tawaduk, merendah diri, tapi hati dia penuh dengan kesombongan. Ada orang berpakaian dengan pakaian pangkat, menampakkan pangkat dia, menunjukkan kemewahan dia, tetapi hati dia penuh tawaduk kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita tak dapat nak bezakan. Begitu juga sebaliknya, boleh jadi orang yang kita tengok tak dikenali, kan, tidak dipeduli, dia tu rupanya dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang famous, yang terkenal, yang berjawatan, rupanya jauh daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi perkara itu tak dapat kita nak kenal pasti. Jadi nak kenal pasti, nak tahu kita, nak ambil kita ilmu tasawuf ni, kena kenal sanad guru itu, kan? Tengok sanad guru itu. Yang keduanya adalah kita lihat, kenal akan rakan ataupun sahabat seperguruan, saudara seperguruan. Supaya apa? Supaya kita dapat kenal pasti, benarkah guru ini, dia ni mendapat ijazah irsyad, iaitu mendapat izin daripada guru sebelumnya untuk membimbing manusia, membimbing hamba-hamba Allah yang ingin bertaubat, yang ingin menjadi hamba Allah yang sejati. Ingat, kalau salah berguru, kalau kita salah berguru dalam fiqh, orang boleh tegur. Kalau kita salah berguru dalam akidah, orang boleh tegur. Tapi kalau kita salah berguru dalam tasawuf, itu yang disebut oleh ulama, boleh jadi terkeluar daripada Islam tanpa disedari. Walaupun akidah itu adalah perkara yang penting juga, tapi sekurang-kurangnya apabila kita soal jawab tu kita nampak, kita tahu, kan, sama ada akidah dia tu akidah yang sahihah ataupun akidah yang batilah, atau akidah yang bid'ah. Kita boleh tahu dengan bertanya. Tapi kalau soal hati ni kita tak dapat nak tahu, sebab kita ni murid pun belum, kan? Melainkan mereka itu ulama-ulama sufi, para aulia Allah, kan, para wali Allah, yang mana mereka telah dikurniakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala maqam musyahadah, ma'rifatullah. Jadi dapat membezakan. Nanti kita akan masuk dalam bab takwa tu, ada satu bab kurniaan faedah daripada ketakwaan ni, dapat membezakan mana baik mana buruk, dapat boleh melihat akan kemudaratan dan kebaikan. Dari mana penglihatan itu? Dari mana kesaksian itu? Kalau bukan daripada ketakwaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu disebut dalam Al-Quran. Tapi kali ini kita nak cerita pasal tentang takwa melalui Al-Quran. Jadi untuk mendapatkan, kita nak baca Al-Quran untuk kita dapat petunjuk, jadi kita mestilah berusaha untuk menjadi orang bertakwa. Belajar Al-Quran daripada kecil. Jangan pula sebab tak takwa, belum takwa lagi saya tak nak baca Al-Quran, kan? Belum khusyuk lagi saya tak nak solat. Sama je, kan? Tak, kan? Belajar Al-Quran daripada kecil. Tetapi untuk mendapat petunjuk yang sebenar daripada Al-Quran, mestilah melalui didikan daripada guru-guru yang benar. Guru-guru yang benar. Guru fiqahnya guru yang benar, guru akidahnya guru yang benar, guru tasawufnya juga guru yang benar. Jadi dengan guru dalam perjalanan ilmu tasawuf ni, saya ceritakan sikit, memang ada pada permulaan tasawuf itu zikir yang banyak. Zikir yang banyak. Apa tujuan zikir? Zikir, apa firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran? Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Wahai orang-orang yang beriman, berzikirlah kepada Allah. Ulama kata apa maksud zikir? Zikir itu ingat dan sebut nama Allah, kan, dengan banyak. Apa yang dimaksudkan dengan banyak? Banyak tu bukan 100. Banyak tu siapa? Banyak itu contohnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang disebut tentang contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Kan? Demi sesungguhnya bagi kalian pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tu adalah
contoh ikutan yang terbaik. Barang siapa yang inginkan Allah, barang siapa yang nakkan hari akhirat, dan barang siapa nak mencontohi Rasulullah SAW, mengingati Allah Subhanahu wa taala dengan zikir yang banyak. Apa yang maksud zikir yang banyak? Setiap masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berzikir mengingati Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu yang Allah perintahkan kita. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila, dan bertasbihlah kepada Allah pagi dan petang. Ini wirid para mukmin. Orang-orang beriman ada wirid dia pagi dan petang. Kan? Kemudian wallazi yusalli alaikum wa malaikatuhu liyukhrijakum minadh-dhulumati ilan nur. Apa faedah zikir yang banyak? Apa faedah wirid pagi dan petang? Apa? Dia iaitu Allah, huwa wallazi, dialah Allah yang yusalli alaikum, mengurniakan rahmat kepada kalian, wa malaikatuhu, dan malaikat juga beristighfar kepada kalian, liyukhrijakum, supaya mengeluarkan akan kalian daripada zulumat ila nur, daripada kegelapan kepada cahaya, daripada kegelapan maksiat kepada cahaya ma'rifah, cahaya ketaatan, kan, kegelapan kejahilan kepada cahaya ilmu. Jadi itulah jalannya, dengan cara berzikir kepada Allah. Zikir bukan kita ambil zikir-zikir biasa kita tengok kat buku, kita ambil, kita baca, kita amal. Itu zikir. Tapi zikir kita kena ketahui, zikir tu ada dua. Satu zikir hasanat dan satu ada zikir darajat. Zikir hasanat ni kita jumpa kat buku, kita jumpa kat Al-Quran, kita jumpa kat kitab-kitab hadis, kita boleh amalkan. Dapat pahala. Tapi ada satu zikir dipanggil zikir darajat. Zikir yang apa? Yang memasuki seseorang daripada makam takhalli kepada tahalli kepada tajalli, iaitu masukkan seorang, menyucikan. Takhalli itu mengeluarkan, mengosongkan hati-hati manusia daripada kekotoran-kekotoran, penyakit-penyakit. Ini perlukan zikir. Dan daripada mana nak dapat zikir? Zikir ni kita kena dapat daripada ahli zikir dia. Ahli zikir yang pernah dia amalkan zikir tu, diambil daripada ahli zikir sebelumnya sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu amalan zikir dia. Jadi zikir-zikir inilah yang diamalkan. Dan zikir-zikir ini tidak dibicarakan dalam masjid-masjid diceritakan tentang amalan-amalan zikir ni, melainkan diceritakan tentang kepentingan zikir ada dibicarakan. Tapi soal nak cerita pada umum, kita zikir sekian-sekian ribu, kita zikir sekian-sekian dengan detail, tak. Dekat mana tempat dia? Dekat tempat zawiyah-zawiyah, dekat pusat-pusat pengajian-pengajian ilmu-ilmu tasawuf. Sebab apa? Sebab setiap orang ada pelbagai keinginan dia, ada pelbagai akal dia, kan? Jadi dalam hal ilmu tasawuf ni, kalau seorang yang ingin untuk mempelajari ilmu tasawuf, pergilah kepada zawiyah, pergilah kepada tempat-tempat ahli-ahli sufi, ulama-ulama sufi, ambil ilmu daripada dia. Di situ akan dibicarakan tentang ilmu-ilmu kesufian, istilah-istilah kesufian, yang mana tak boleh kita nak bicarakan sangat kepada orang masyarakat awam. Kerana masyarakat awam, fiqh pun kadang-kadang tak selesai, akidah lagilah, kan? Akidah pun ada juga ramai yang tersalah ke, kan? Jadi macam mana kita nak bicara isu-isu tentang ilmu tasawuf. Jadi ilmu tasawuf ni dibicarakan daripada kitab-kitab ini hanyalah sekadar faedah-faedah dia. Takwa apa faedah dia, kan? Tetapi perjalanan tu tak dapat kita nak dapat daripada kuliah-kuliah agama ni, melainkan kita duduk di hadapan ahli dia, guru yang diizinkan untuk membimbing, iaitu disebut sebagai mursyid. Diizinkan oleh guru sebelum dia untuk membimbing manusia, membimbing murid untuk kembali kepada Allah, menjadi hamba Allah yang menjadi hamba Allah sejati. Jadi sebab itulah bila kita lihat seseorang murid atau seorang salik itu berjalan menempuh perjalanan ini, dia perlu bermujahadah, memperbanyakkan zikir dia untuk takhalli, untuk bersihkan penyakit-penyakit hati. Sebab ulama dulu dah tahu bagaimana jalan cara untuk membersihkan hati. Dalil semua ada dalam Al-Quran, dalam hadis. Ulama dulu ulama dulu bukan main reka-reka je, kan?
Semua ada dalil dalam Al-Quran dan hadis. Itu yang dibicarakan, disebutkan sebentar tadi tentang zikir tu. Zikir yang banyak, tapi zikir yang banyak yang membersihkan hati itu adalah zikir yang disebut sebagai zikir darjat, yang diambil daripada ahli dia, ambil daripada ahlinya dan diamalkan. Kemudian barulah daripada takhalli kepada tahalli, perjalanan kerohanian, maqam. Daripada takhalli dah buang penyakit-penyakit hati, maka tahalli, dicantikkan dengan akhlak-akhlak mahmudah. Daripada mana? Daripada bacaan-bacaan Al-Quran. Barulah terhasil akan nur, akan taqwa yang sebenar. Itu yang disebut dalam perihalnya ulul albab, kan? Orang yang ulul albab, alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadza batilan subhana faqina adzabannar, kan? Yang mana dalam mereka ini orang yang banyak berzikir kepada Allah, kemudian naik makam kepada makam-makam muraqabah, kepada makam musyahadah, kemudian terhasil padanya takwa yang sebenar. Dan yang kedua, faedah takwa juga yang disebutkan sebelum masuk yang kedua ni. Kita nak azan, saya nak habiskan atau nak simpulkan akan faedah takwa yang kita perolehi. Seseorang itu perolehi, orang yang bertakwa memperolehi petunjuk daripada Al-Quran. Itu adalah berdasarkan akan perjalanan menuntut ilmu tadi, kan? Dia tak boleh tinggalkan salah satu. Kalau tinggal salah satu, itu yang jadi baca Al-Quran tapi seleweng kepada pemahaman yang lain. Baca Al-Quran tapi terfaham Al-Quran daripada fahaman yang salah, fahaman yang sesat, fahaman yang bid'ah. Menyalahi akan fahaman-fahaman yang dibawa oleh jumhur ulama kita. Jadi ini yang perlu kita ketahui, kita fahami kenapa dalam perjalanan tasawuf dituntut seorang murid itu akan mengingati Allah Subhanahu Wa Taala. Itu semua perjalanan. Pada mula dia memang banyak, macam kita lah, kan? Kalau kita belajar silat ke, kan? Belajar silat, mula-mula memang tumbuk je, kan? Kalau tendang je banyak, kan? Kalau tengok orang yang dah tinggi-tinggi tu, dah main senjata dah, kan? Macam-macam senjata main. Tapi kita asyik tumbuk je. Sebab apa? Sebab nak kuatkan, nak kukuhkan dulu kita punya tapak yang asas tu. InsyaAllah kita beri laluan kepada azan. Kemudiannya kita akan tutup dengan faedah yang kedua. Baik. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar,
أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على حي على حي على حي على Baik. Saya tutup yang akhir ni yang tentang petunjuk daripada Al-Quran. Jadi selepas kita ambil tahulah kan tentang perjalanan seorang murid. Seorang murid pertama sekali dia mestilah memiliki dorongan dalam hati dia untuk kembali pada Allah. Taubat daripada maksiat-maksiat dia. Nak jadi hamba Allah Subhanahu Wa Taala yang sebenar. Mungkin selama sepanjang hidup dia banyak lalai, dan kita lah tu kan, dalam panjang hidup kita ni berapa puluh tahun Allah bagi usia pada kita ni, kita banyak setiap gerak kita, setiap
setiap bangun tidur, kelipan mata kita, nafas kita tu semua hal-hal kepentingan dunia kita. Jadi sampai satu saat Allah beri satu dorongan dalam hati seorang hamba dia tu untuk kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dengan dorongan tu dia mencari guru. Ini syarat dia. Dengan dorongan tu dia mencari guru. Dia kena berguru. Dia kena berguru kerana apa? Kerana pertama sekali dia kena bertaubat. Sebab taubat tu perlu kepada ilmu. Kan? Dia tak boleh taubat suka-suka dia je. Dia kena taubat perlu pada ilmu. Jadi dia kena ada guru untuk membimbing dia cara bertaubat. Selepas taubat itu dia akan masuk dalam satu perjalanan mujahadah yang dibimbing oleh guru sufi dia, mursyid dia. Guru dia ni, sehinggalah satu masa seorang murid ni dikurniakan Allah Subhanahu Wa Taala, dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tak ada lakukan maksiat. Tak ada dah laku maksiat. Maksiat kan, maksiat zahir ni tak ada laku. Dan kemudiannya terbit dalam hati dia apa? Terbit dalam hati dia, oh aku ni dah tak buat maksiat. Dan masuklah dia tu sebenarnya dalam fasa yang kedua dalam perjalanan seorang hamba untuk menyucikan pula apa? Batin dia. Daripada itulah penyakit-penyakit tu. Luar dah tak ada buat maksiat dah, tapi batin dia buat lagi, kan? Jadi masuk dan dibimbing lagi oleh guru. Kalau tanpa guru yang mursyid tu kita tak akan dapat bimbingan itu, kan? Jadi yang nak dapat bimbingan tu mestilah melalui guru yang mursyid. Jadi bila seorang murid dah mula rasa dia tu tak ada buat maksiat, dia rasa dia tu dah soleh, sebenarnya dia dah masuk satu dosa yang lain. Jadi dia perlukan kepada bimbingan seterusnya. Jadi dibimbing oleh guru itu sehinggalah dia selamat, dia berjaya. Jadi inilah perjalanan tasawuf. Bukannya satu perjalanan yang mudah, perjalanan yang penuh dengan mujahadah, penuh dengan perkara-perkara yang melanggar ataupun perkara-perkara yang tidak disukai oleh nafsu. Kurang makan, kurang cakap, kan? Kurang tidur. Inilah perjalanan para salik, para murid untuk sampai kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kita tak ada guru, kita tak ada mursyid. Boleh tak kita buat amalan-amalan ni? Boleh, malah lebih baik, kan? Kurang tidur, kurang makan, kurang cakap tu, kan? Amalan-amalan yang baik kita mencontohi akan mereka. Mana tahu kita dapat salah satu daripada kurniaan Allah Subhanahu Wa Taala, sama ada Allah pertemukan kita dengan guru ataupun Allah nak jadikan kita salah seorang daripada kekasih dia dengan jalan wahbi, kan? Bukan wahabi, jalan wahbi. Wahbi ini dia ada satu jalan kasbi, iaitu dengan jalan menuntut ilmu seperti mana orang-orang yang biasa, dan sehingga menjadi ulama, ataupun jalan wahbi iaitu jalan yang Allah tarik. Allah kasih dia, Allah tarik terus. Jadi dia dibukakan dia makrifah, kenal dia akan Allah Subhanahu Wa Taala, kenal dia akan ilmu-ilmu yang tidak diperolehi melainkan dengan jalan-jalan yang susah. Itu wattaqullaha wa yuallimukumullah, jalan-jalan tu. Jadi inilah perjalanan ahli sufi, sehingga disebutkan, lihat mereka ini terlalu menjaga akan hati mereka, sehingga disebutkan maksiat ahli sufi ni macam mana, maksiat salik ni, seorang murid ni macam mana. Disebut dalam kitab Nafais Al-Ulwiyah fi Masail Sufiyah yang dikarang oleh Al-Imam Abdullah bin Ali Al-Haddad. Ditanyakan satu soalan dalam kitab itu tentang dosa ahli sufi. Tahu dosa dia apa? Disebut seorang daripada ulama Al-Arif Billah, Ibnu Jala. Arif Billah ni ulama sufi lah, kan? Bila kita sebut ulama sufi, mereka ini adalah ulama yang karam dia dalam ilmu syariat. Kalau dia tak karam ilmu syariat, dia bukan ulama sufi. Dan mereka ini juga karam dengan ilmu hakikat. Jadi Ibnu Jala ni, Imam Ibnu Jala, satu hari dia melihat akan lelaki amrat yang cantik. Laki amrat, tahu amrat? Laki amrat tu dalam kitab fiqh kita haram, kan? Haram bersedudukan dengan dia.
dia tu keharaman dia malah lebih daripada haram kita duduk dengan perempuan ajnabi. Itu dalam fiqh Syafi'i kan. Amrat tu adalah seorang lelaki yang dia dah dewasa, dah balik, tapi tak ada janggut, tak ada ni. Tak ada janggut, licin kan. Kalau di Arab tu mereka memang cantik lah rupa dia tu kan. Lelaki tapi cantik. Sebab tak ada janggut, tak ada kan. Dah macam perempuan dah. Jadi ini lelaki ni dalam fiqh kita, dalam fiqh kita ada hukum dia kan. Alim ni lihat dia lelaki amrat, apa jadi? Lupa dia Al-Quran dalam satu tempoh. Ini disebutkan dalam ni. Imam Junaid Al-Baghdadi melihat seorang pengemis cari makanan, meminta orang makanan. Kemudian apa hati dia berkata? Hati dia kata alangkah baiknya dengan apa kekuatan yang Allah kurniakan pada dia ni, dia pergilah kan buat kerja ke supaya dapat harta yang halal untuk dia makan, keluarga dia makan. Malam tu dia tidur, esok dia berat untuk beramal. Berat sangat nak beramal, tak seperti biasa. Kan? Lesu. Jadi apa dia buat? Dia terlalu lesu sangat sampai dia tertidur. Waktu dia tertidur tu dia lihat lelaki tadi tu, lelaki yang dia cakap dalam hati dia tu datang kepada dia dalam keadaan tak ada daging. Dan dia terdengar akan suara Hatif yang mengatakan, dialah daging-dagingnya telah dimakan oleh kamu yang mengumpat dia tempoh hari. Kemudian apa kata Imam Junaid? Subhanallah. Itu kan cuma lintasan hati je kan, lintasan hati je, benda yang dia tak ucap pun, lintasan hati. Kemudian dia terdengar Hatif mengatakan apa? Orang seperti kamu tidak dibenarkan untuk perkara sedemikian. Ini maknanya apa? Ini maksudnya, inilah perjalanannya para aulia Allah, para orang yang ingin hampir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi perjalanan tu tak dapat dengan kita nak belajar fiqh semata-mata ataupun kita belajar ilmu akidah semata-mata. Tak, kita kena ambil dua-dua dan kita tambah satu lagi, iaitu ilmu tasawuf. Dengan ilmu tasawuf lah kita dapat akan cahaya-cahaya takwa tadi, yang mana apabila kita membaca ayat Al-Quran, wahai orang-orang yang beriman, tundukkan pandangan kamu. Benar-benar dia akan tundukkan pandangan dia. Kan? Jangan kamu mengumpat. Benar-benar dia tidak akan mengumpat walaupun melalui hati dia. Kan? Jadi inilah ketakwaan yang sebenar. Takwa yang sebenar-benar takwa. Wallahu a'lam. Moga-moga kita dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala ketakwaan daripada Allah, daripada jalan yang dilalui oleh para ulama kita. Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Muhammad wa Muhammad. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Allahumma ja'alna minal ladzina man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Allahumma iftah lana ya Allah futuhal arifin wa faghina fid din wa 'allimna ta'wil wa tabi'na bi hadha din bi kamal ilmi wa kamal yakin wa ja'alna min qurrati 'ain li sayyidil mursalin. Ya Fattahu ya Alim, ya Fattahu ya Alim, ya Fattahu ya Alim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahirabbil alamin. Minta maaf jikalau terlanjur waktu.